yang terdahulunya wahidan aliman qadiran hayyan muridan mutakalliman basiran la syarikalah, baru didatangkan terjemahan. Kemudian sambungan laginya muttasifan bikifatil kamal. Kemudian di hadapan tu wa annahu muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu fima jaa bihi anillahi subhanahu wa ta'ala. Didatang ke hak asal, hak Minhajul Abidin, hak Imam Ghazali rahimahullah. Terjemahan dianya bersifat ya Allah dengan segala sifat kamal. Bersifat ya Allah dengan segala sifat kamal. Kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali datangkan hak kadar ataupun sakatan fardu ain daripada ilmu tauhid. Ilmu yang wajib fardu ain kita mempelajari adalah ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan sakatan, sukatan ke sakatan ke, begitulah. Sebab terdahulu Imam Ghazali datangkan dua persoalan. Persoalan yang pertama, apakah ilmu yang wajib fardu ain atas kita belajar? Soalan yang kedua, apakah had dia? Had ni sakatan daripada ilmu yang wajib fardu ain ke atas kita. Jadi soalan yang pertama jawapan dia mudah sahaja, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Jawapan bagi soalan yang kedua, ilmu tauhid ni luas, ilmu fiqh lagilah luas, muamalah lagi, ibadah lagi, muamalah lagi, munakahat lagi, janayah lagi. Bab ibadah, bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji, itu bahagian ibadah. Luah dalam ilmu fiqh ni. Ilmu tasawuf pun luah. Jadi setakat mana kau hak fardu ain, sakatan dia hak dia. Jadi hak sakatan ni cukup mustahak. Sebab pertama-tamanya adab kita dalam belajar, kita selesaikan ilmu fardu ain terlebih dahulu sebelum kita nak mendalami ilmu agama hak fardu kifayah yang tak akan habis kita belajar. Itu adab kita belajar. Adab kita belajarnya, kita kena mendahulukan hak ilmu yang wajib fardu ain ke atas kita sebelum kita nak mendalami ilmu-ilmu agama Allah hak fardu kifayah. Sebab kita nak belajar insya-Allah sampai ke mati. Tapi adabnya hak permulaan fardu ain dahulu. Adab dia kita fahamlah hak fardu ain, hak fardu kifayah. Kemudian sakatan dia. Hak fardu ain ni wajib atas tiap-tiap seseorang yang mukallaf. Kewajipan ni mandatori. Kalau kita tidak menunaikan kewajipan hak fardu ain ni, fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, kita meninggalkan kewajipan fardu ain yang wajib mandatori, putus. Apa hukum kita meninggalkan kewajipan? Berdosa besar kita. Kita sedang belajar ilmu agama hak fardu kifayah. Fardu juga betul lah. Sebagai contoh, kita semua jenazah semayang sama-sama bila ada kematian. Fardu tu.
fardu kifayah. Tapi sembahyang waktu sembahyang kedau. Tak cukup. Apa hukum dia? Berdosa besar. Lepas tu kita mudah nampak. Sebab umumnya orang yang sembahyang jenazah pastilah sembahyang waktu dia cukup. Umum dia begitulah. Ke ada pernah terjumpa siapa-siapa yang sembahyang jenazah dia ada sokmo. Tetapi kita tahu dianya sembahyang waktu tak cukup. Tak ada gitu. Ramai kita ni sembahyang ni waktu cukup. Sembahyang sunat rajin, sembahyang jenazah lari. Tu ada kan? Sembahyang waktu cukup. Sembahyang sunat rajin. Qabliyah ba'diyah. Tapi apabila ada jenazah dia lari. Jadi maknanya tak cerdik sangatlah. Sembahyang sunat rajin. Sembahyang jenazah fardu. Pahala wajib. Dia dok. Tu ada pesan ni. Ini pesan ni ada. Tapi nak ceritanya orang yang sembahyang jenazah pasti dia sembahyang hak 5 waktu. Kalau ada. Tapi ni tak ada lah kita kata. Luar biasa lah. Kalau sembahyang jenazah dia rajin. Tetapi sembahyang waktu tak cukup. Ni kena cek ni, kena pergi periksa ni ada apa? Something wrong. Ada tu. Tapi macam mana dengan kita belajar sangat-sangat ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain kita macam mana? Macam mana? Ilmu fardu ain ni hak mandatory. Yang kewajipan kita belajar ni bermula daripada umur kita balik. Kita balik bila? Lama sangat-sangat dah. Tak ingat dah. Tahun berapa kita balik. Lama sangat-sangat. Kita tak belajar. Berdosa besar. Alhamdulillah. Terbuka hati kita. Nak hadir berjemaah. Serta menghadiri kuliah. Yang diadakan di masjid-masjid surau-surau. Kuliah agama. Ilmu agama. Di majlis surau ni tak ada ilmu matematik, ilmu sains, tak ada ilmu agama. Ilmu agama, hak fardu ainnya hak mana, hak fardu kifayahnya hak mana, hak sunat kita belajarnya hak mana. Ni kena tahu lah. Sebab kita nak kembali kepada agama dengan kita meninggalkan dosa besar, mengekali jahil fardu ain. Kita fokus mula-mula ilmu fardu ain. Itu adab kita belajar. Itu kewajipan ke atas kita. Ini saya biasa sebut. Sebab kita belajar kampung. Kita bukan duduk pondok. Kita duduk pondok daripada lepas subuh. Bukan lepas subuh. Terkadang pondok ni sebelum subuh buka kitab dah. Sebelum subuh buka kitab dah. Ada dah ustaz yang mengajar. Hak mana hak mata tak tahan tu berdiri pusing-pusing takut lena. Sebelum subuh satu kitab dah. 40 hingga 1 jam sebelum subuh. Lepas tu lepas subuh sampai pukul 12 malam. Hak ni tak apalah. Capu fardu ain, fardu kifayah. Hak mana fardu ain ni tak apalah. Lebih dari fardu ain dah dalam hak kita belajar daripada lepas dari subuh sampai ke tengah malam. Kita belajar kampung. Masa yang terhad kita sibuk dengan pekerjaan untuk nafkah keluarga. Maka kita kena fokus permulaan fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Hak dia sakatan dia hak mana? Sebab kita nak pastikan, nak cek periksa diri kita ni, kita lepas tak lagi hak dia tu. Lepas alhamdulillah kita nak mengulangi ke, kita nak mendalami ilmu agama fardu kifayah ke, kita memang agak kesibukan untuk tangguh sementara belajar ke, kita sudah lepas dak fardu ain. Kira-kira merdeka dah kitanya. Pada ni. Untuk periksa diri kita ni tak ada orang tolong periksa ni. Ni tak ada orang tolong periksa. Hak kitab Minhaj ni didatangkan hak sakatan, kita periksa diri kita dan kita periksa anak bini yang menjadi tanggungjawab kita.
Sebab saya pernah dengar apabila ditanya, macam mana saya nak pastikan saya ni fardu ain beres? Ada dia jawab, kamu pergi tanya Tok Imam kampung kamu lah, ditanya. Tok Imam nak jawab macam mana? Sekarang ditanya seseorang yang berceramah lah. Ditanya seseorang berceramah, Ustaz, macam mana saya nak pastikan diri saya ilmu fardu ain ni beres? Penceramah tu jawab, saya ni orang luar, saya tak boleh nak jawab, dia kata. Lepas tu awak tanya Tok Imam kampung awak lah. Tok Imam nak jawab macam mana? Itu masing-masing. Tak tahulah, takut Tok Imam ada buat ujian teh ke apa ke. Panggil anak makmum seorang-seorang teh, tanya ilmu fardu ainnya macam mana. Mungkinlah, wallahu a'lam. Ada ke Tok Imam buat gitu? Dan sebab ustaz tu dia jawab tu betul lah. Saya ni orang luar, saya tak nak jawab untuk awak. Sebab dia hanya mari tazkirah umum begitu saja. Lepas tu macam mana? Tanya Tok Imam kampung awak, dia jawab. Kata pelik juga Tok Imam nak tanya Tok Imam macam mana. Tapi tak tahu ada Tok Imam. Dipastikan. Sebab apa? Sebab nak pastikan siapa anak makmum dia yang kamil. Yang kamil. Bisa dengar? Makmum yang kamil, yang sempurna, yang boleh dibilang ahli Jumaat 40 orang. Bisa dengar? Kan kita kan semai Jumaat, untuk sah semai Jumaat kena 40 orang. 40 orang ni bukan bilang kepala. 40 orang yang kamil, yang sempurna, yang pandai hukum hakam semayang, baru boleh bilang 40, bukan bilang kepala. Maka nak pastikan ahli jemaah 40 tu kamil, siapakah yang bertanggungjawab untuk memastikan dalam ramai-ramai ahli jemaah Jumaat tu melebihi 40 orang yang kamil, yang sempurna. Mungkin di situlah takutnya. Tok Imam dia periksa akidah, periksa bab hukum hakam semayang, periksa Fatihah, periksa tasyahud. Periksa Fatihah, nak bilang 40 ni. Nak raih, nak pakoh. Pandai ni. Periksa Fatihah dia ummi. Huruf dia bertukar. Ha jadi he, sa jadi sin contohnya. Tapi dia ni bersungguh-sungguh dah belajar. Tapi lidah dia keras sangat-sangat dah. Tak jadi apa dah. Kalau kira tak ada dah taksir cuai dia daripada belajar. Sebab dia belajar dah. Tapi adalah taksir cuai kerana dia belajar tua. Tu dia bertaubah dengan Allah yang terdahulunya. Tapi sekarang dia sudah tidak taksir, dia sudah tidak cuai. Sebab dia sudah belajar untuk membetulkan bacaan Fatihah. Tapi tak lepas juga ummi. Walaupun tidak ada taksir, boleh bilang tak 40. Atau khilaf antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar. Boleh tak bilang 40. Ini mungkinlah. Tok Imam yang periksa ke siapa yang periksa? Ke pakai bilang, tengok 40 kepala je. Kan dia nak bilang 40 ni kan mustautin. Ni. Nak bilang 40 termasuk yang kamilun, yang sempurna, yang dinamakan orang sembahyang. Dan kita kasful lisan 40 orang yang sah menjadi imam. Jadi maknanya ahli Jumaat 40 orang ni 40 tu imam. 40 tu imam. Kanjar kita dengar dah. 40 tu imam. Nak cukup tu imam 3 orang tu pun susahan sekali. 40 tu imam. Payah dari tu imam. Hak kita payahnya nak cari hak mana yang afdal menjadi tu imam. Untuk jadi tu imam tak payah. Orang yang sah sembahyang dirinya, sah jadi imam. Gitu je. Orang yang sah sembahyang dirinya, sah jadi imam.
Jangan kita ingat kita makmum. Kita makmum tak apalah. Patah tak betul pun tak apa. Kita tak ada tu imam. Tak. Semua orang tu dia kena sah jadi tu imam dengan bersah semayang diri dia. Dia tak nak jadi tu imam bukan kerana patah tak betul. Bukan kerana tasyahud tak betul. Kerana ada orang yang lebih afdal daripada dia. Kenapa tak ada tu imam? Patah saya tak betul. Kalau patah tak betul, jadi makmum pun tak sah semayang. Ke makmum ni kalau patah salah, sah semayang kerana tu imam tanggung. Dah. Maknanya 40 ni yang sah jadi imam. Siapa yang sah jadi imam? Yang sah semayang dirinya. Tu je. Ni hak nak. Ni kita ke bab Jumaat ni. 40. Mungkinlah di situ ada tanyalah anak-anak makmum. Mungkinlah di situlah barulah tu imam boleh kata, kamu ni fardu ain alhamdulillah. Kamu ni fardu ain tak cukup lagi. Kamu ni fardu ain berat ni. Wallahu alam lah. Sebab saya ambil cerita ni hak tadi. Bila ditanya kepada penceramah, macam mana saya nak pastikan fardu ain saya tu beres? Dia jawabnya, saya ustaz luar, saya tak boleh nak jawab, saya hanya jemputan, kena tanya tu imam. Dia kata gitu. Wallahu alam. Kenapa dia keluar jawapan seumpama tu? Jadi kita kena tahu sakatan sendiri, kita kena periksa diri kita sendiri dan anak bini kita. Sebab dengan ilmu fardu yang sama, yang wajib kita bereskan, dan dengan ilmu fardu yang sama, yang wajib kita ajar sampai ke beres kepada anak bini kita. Ini kewajipan yang besar dalam agama, yang menentukan kedudukan agama diri kita, yang menentukan kedudukan agama anak bini kita. Bukan agama ni tengok pada uniform gitu dak. Bukan agama ni tengok pada mari masjid je, tidak. Bukan agama ni tengok kepada tutup aurat semata-mata, bukan. Itu tuntutan agama menutupi aurat. Untuk beragama, Islam, iman dan ihsan. Itu dia komponen agama. Islam, iman, ihsan ni lah ulama pecah kepada tauhid, fiqh, tasawuf. Untuk memastikan beragama, lengkap beres fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Untuk menjadi orang Islam yang beriman, yang muhsin. Pada ni. So tanggungjawab ni atas diri kita, dan kita bertanggungjawab atas anak bini kita. Agama yang akan menyelamatkan diri kita, agama yang akan menyelamatkan anak bini kita dunia dan akhirah. Ni sukatan dalam kitab Minhajul Abidin, kita periksa diri kita masing-masing. Jadi nak datangkan hak sakatan fardu ain daripada ilmu tauhid, dimulai dengan engkau mengetahui makrifah. Bagimu Tuhan yang esa, yang mengetahui, yang kuasa, yang hidup, yang berkehendak, yang berkata-kata, yang melihat, tiada sekutu baginya. Ini cerita sukatan, sakatan. Satu yang dibicarakan tadi wajib belajar, mengetahui, berpegang secara tafsil. Wajib fardu ain belajar, mengetahui dan berpegang secara tafsil. Hak kitab Minhaj ni hanya cerita yang esa, yang esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan, kena perici. Esa pada zat keluar dua makna, kena perici. Esa pada sifat keluar dua makna, kena perici. Esa pada perbuatan keluar dua makna, kena perici molek. Hak tu fardu ain. Hak ni dibilang je ni. Dia hanya bilang. Nak menyelesaikan hak fardu ain yang didatangkan peta pelang dalam kitab Minhaj ni, kena buka kitab tauhid khusus. Dia gitu. Cuma saya selit-selit lah juganya. Sepatutnya pakai baca gitu je. Lepas tu mana huraian Tuhan yang esa? Mana huraian Tuhan yang mengetahui? Mana huraian Tuhan yang berkuasa? Tuhan yang berkehendak? Tu buka kitab dia lah.
Tak kitab Minhaj ni nak cerita dia punya pelan sahaja. Bukan nak melengkapkan, nak ajar. Nanti akan bicara kepada fardu ain fiqh, bab taharah, fardu ain kena belajar, bab semayang, fardu ain kena belajar, bab taharah kitab Minhaj tak cerita. Kena buka kitab fiqh lah. Hak fardu ain tasawufnya cerita sifat-sifat kepujian, sifat-sifat kecelaan. Bilang je satu-satu sifat tu, kena buka kitab tasawuf lah. Pada ni. Tu pun saya sambilkan datang juga huraian-huraian. Kalau hak bab fardu ain tauhid ni saya lebih tekan kepada hak keesaan pada perbuatan, tekan kudrah iradah ilmu, Tuhan yang kuasa yang melakukan segala-gala. Sebagaimana Tuhan yang berkehendak yang menentukan segala-gala. Tuhan yang berkehendak sebagaimana Tuhan yang mengetahui segala-gala. Saya perici waktu tu. Tapi waktu tu sebenarnya kena mengaji khusus dalam kitab Tauhid sifat 20. Bersifat ia Allah dengan segala sifat kamal, sifat kesempurnaan. Yakah ni? Tapi kalau kita ngaji dan kitab Tauhid sifat 20, hak ni hak mula-mula yang kita wajib belajar, mengetahui dan berpegang secara ijmal. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kamal. Gitu. Sebelum belajar mengetahui dan berpegang sifat 20, kaedah sifat 20, tu yang kedua tu itu secara tafsil. Ni hak mula-mulanya. Sebab dalam kitab Tauhid sifat 20 ada kitab yang memulai sifat 20, kemudian didatangkan pembicaraan dua kalimah syahadah. Bicara sifat Allah, bicara sifat Rasul selesai, aqaidul iman yang 50, simpulan iman yang 50, barulah didatangkan simpulan iman yang 50 ni terkandung pengertian dalam dua kalimah syahadah. Tapi ada kitab memulai dua kalimah syahadah terlebih dahulu. Yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah 50 aqaidul iman, barulah disusuli dengan bicara sifat 20. Dia kaedah yang berbezalah. Tetapi permulaan zahir sebagai orang Islam adalah dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Islam. Pergi kepada iman. Apabila naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, Allah jua Tuhan. Apabila naik saksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, maka masuk pula kepada iman dengan bahawa mengetahui, mengenal akan Allah yang ianya jua Tuhan, mengenal akan Rasul yang ianya adalah Rasulullah, utusan Allah. Pergi pada mengenal akan sifat Allah dan sifat Rasul. Hak tu pergi kepada iman. Dua kalimah syahadah tu hak zahir Islam. Pergi kepada iman, aqaidul iman yang 50. Kemudian Islam dua kalimah syahadah, beriman dengan aqaidul iman yang 50, ihsan, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan suruhan zahir dan batin dan meninggalkan larangan zahir dan batin. Jadi daripada dua kalimah syahadah pergi kepada iman. Apabila penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah, nafi dan isbat, tiada Tuhan tu nafi, isbat netak melainkan Allah jua Tuhan. Bila Allah jua Tuhan, pastilah Allah esa. Itu mula-mula sekali. La ilaha illallah. Nafi dan isbat. Bawa pada hasar dengan makna Allah jua Tuhan. Allah saja Tuhan. Hanya Allah Tuhan. Itu. Jua-jua tu hasar.
Hasar contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua ya Allah kami sembah. Mari mana jua? Hasar. Kenapa? Kerana didahulukan yang sepatut duduk kemudian. Sepatutnya kami sembah akan dikau ya Allah. Kami sembah akan dikau ya Allah. Diterbalikkan, akan dikau ya Allah kami sembah. Ini kaedah bahasa Arab. Bahasa Malaysia buat gitu apa? Tata bahasa ke apa? Mana? Ada cikgu sini, lulu dah buat gitu. Tukar terbalik. Ini bahasa Arab. Diterbalikkan seumpama tu, akan dikau kami sembah. Dibawa faedah hasar, akan dikau jualah ya Allah kami sembah, dan akan dikau jualah ya Allah kami minta pertolongan. Mari mana terjemuh jua tu? Hasar. Mari daripada didahulukan yang sepatutnya duduk di kemudian. Hasar juga didatangkan nafi dan isbat. Penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Didatangkan tiada Tuhan melainkan Allah, yang memang tiada. Ada ke Tuhan selain Allah? Memang tiada. Lepas tu ditiadakan yang memang tiada. Macam mana? Tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan melainkan Allah memang tiada. Kita pun tiadakan yang sudah tiada. Gimana? Ni tahlil kita ni. Tahlil kita ni. La ilaha illallah. Tahlil kita. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dinafikan Tuhan selain Allah. Ditiadakan yang memang tiada. Mana itu? Tu dalam kitab Faridatul Faraid Comel. Pembicaraan bab nafi dan isbat. Tapi saya nak pergi kepada hasar. Tiada Tuhan melainkan Allah, dengan makna Allah jua Tuhan. Allah saja Tuhan. Keesaan. Itu asas dia. Keesaan. Daripada keesaan, Allah jua Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Allah jua Tuhan, pastilah bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Ataupun ni huraian untuk gurulah. Allah jua Tuhan, esa wahdaniyah, pastilah Allah bersifat dengan istighna dan iftikar. Itu bicara kaedah sifat rub secara mendalami. Allah yang bersifat dengan istighna, terkaya, lepas daripada segala-gala selain daripada Allah. Iftikar, berkehendak segala-gala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah jua Tuhan, pasti Allah bersifat dengan sifat istighna. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat istighna, Allah berkehendak pada yang lain, tak ada yang lain. Allah jua Tuhan. Bila Allah jua Tuhan, terkayalah. Lepas daripada segala-gala yang lain. Kalau ada dua Tuhan, bolehlah ini bertolong-menolong, bekerjasama, tak lepas antara satu sama lain. Tapi apabila Allah jua Tuhan, esa pastilah bersifat dengan sifat istighna. Dan pastilah Allah jua Tuhan bersifat dengan sifat iftikar, segala-gala lain pastilah hanya berkehendak kepada Allah jua. Sebab nak berkehendak pada yang lain, tak ada Tuhan yang lain. Kalau ada Tuhan yang lain, maka yang lain daripada Tuhan ni makhluk berkehendak kepada satu Tuhan, tidak kepada satu Tuhan. Tapi apabila la ilaha illallah, keesaan Allah jua Tuhan, pastilah segala-gala hanya berkehendak kepada Allah jua, sebab hanya Allah jua Tuhan. Bila Allah bersifat dengan sifat istighna dan iftikar, pastilah bersifat dengan sifat segala sifat kamal.
Sifat kesempurnaan. Sebab Allah yang terkait daripada yang lain pasti bersifat dengan sifat kamal. Pasti maha suci daripada sifat kekurangan. Apabila Allah jiwa Tuhan, yang mana segala-gala yang lain hanya berkenan kepada Allah, pasti Allah bersifat dengan sifat kamal. Kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, macam mana Allah nak istighna? Kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, macam mana yang lain nak iftikar, nak berkendak hanya kepada Allah yang bersifat dengan sifat kekurangan? Pastilah Allah yang esa, yang bersifat dengan istighna dan iftikar, bersifat dengan segala sifat kamal. Dia panggil sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Ini kita pegang mula-mula. Barulah sifat kesempurnaan Allah, hak wajib kita berpegang secara satu-satunya, keluarlah 20 sifat. Ini semua balik kepada pengajian khusus Tauhid sifat 20 yang menjadi fardu ain kepada kita. Perhalusi, perici molek. Bukan hanya hafal-hafal. Bukan hanya bilang-bilang. Bukan hanya bicara secara sepitah lalu, bukan. Bukan hanya bicara secara lesen. Ada lesen? Tahu lesen? Lesen ke apa panggil? Kenal tak piring lesen? Kira orang sini tak kenal. Orang bandar tak kenal tak. Piring hot lesen. Tak kenal. Piring lesen ni, kalau kita makan tupuh nasi, bagi lesen. Itu panggil apa? Orang bandar panggil apa? Kalau biasa FB ni, kalau boleh tengok. Ada kan piring hot lesen tu. Mana kalau buah nasi kok, we ke budak makan kok. Atas latang masuk mulut sama banyak. Dia kena piring untuk jenis. Jenis dalam tu orang apa? Hak dalam. Jangan hak lesen. Hak lesen ni, hak lesen. Ada ni. Maknanya kita nak bicara sifat 20, kena dalam sikit. Bukan nak dalam sungguh-sungguh. Dalam sungguh-sungguh tu fardu kifayah. Nak dalam sikit. Jangan lesen sangat. Jangan mendatar. Mendatar. Jangan mendatar sangat. Tapi tidaklah nak dalang sangat. Dalang sangat tu fardu kifayah. Hak 20 tu, 20 sifat. Hak tu kena halusi. Tapi sebelum tu, kita belajar, mengetahui dan berpegang Allah Tuhan yang esa. Mari daripada syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, yang esa, yang bersifat dengan istighnat dan iftikar, bersifat dengan sifat kamal, sifat kesempurnaan. Ini hak kita kena pegang mula-mula. Barulah pergi kepada sifat 20. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah ni dengan makna tiap-tiap satu sifat tu sifat yang sempurna. Qudrah, qudrah yang kamal. Iradah, iradah yang kamal. Ilmu, ilmu yang kamal. Satu-satu sifat, sifat yang sempurna. Lepas tu bila pergi kepada keesaan pada sifat, tiap-tiap satu sifat, satu esa. Kenapa? Kerana tiap-tiap satu sifat, sifat yang kamal. Kudrah yang kamal. Bila kudrah yang kamal, perbuatan Allah tidak ada penghujung, hanya satu kudrah. Kenapa tidak dua kudrah, tiga kudrah? Sebab sifat kudrah Allah adalah sebahagian daripada sifat kamal, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kira hurah dah ni. Kalau kita minhaj, jalan je. Jalan je lah. Hanya nak datangkan sukatan fardu ain. Ni kira hurah dah ni. Itu keesaan pada sifat. Satu-satu sifat, satu. Kudrah yang esa, satu. Iradah yang esa, satu.
Ilmu yang esa satu. Sebab apa satu saja? Esa kerana sifat kamal, sifat kesempurnaan bagi Allah. Bukan sifat tu yang mensempurnakan akan zat. Zat Tuhan yang wajib ada. Diri Tuhan yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kamal. Bukan sifat kamal tu yang mensempurnakan zat Allah Subhanahu wa taala yang wajib ada, bukan. Zat Allah zat yang kamal. Diri Tuhan diri yang sempurna, bukan disempurnakan dengan sifat. Ada ni. Dia kata sifat kamal, sifat kesempurnaan, adakah sifat tu mensempurnakan zat? Tidak. Sifat kamal dengan makna tiap-tiap satu sifat yang kamal, sifat yang sempurna, sifat kesempurnaan, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang secara tafsilnya 20. Secara ilmiah, secara ringkasnya, Allah bersifat dengan sifat kamal. Belajar, mengetahui dan berpegang. Allah bersifat dengan sifat kamal. Sifat kamal, sifat kamalat bagi Allah yang kita wajib belajar, mengetahui dan berpegang secara tafsir 20. Hak sifat kamal banyak mana? Sifat kamal, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Tidak terhingga bilangannya. Kita faham tak? Ini hak sok-sok mudah ni. Tidak terhingga bilangannya. Dengan bahawa tak ada suk lah, tak ada. Kalau 1 juta, 1 bilion, 1 trilion banyak, tapi apabila kita bilang adalah hingga dia, adalah suk dia, adalah akhir dia. Sifat kamal bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Bukan 1 juta, bukan 1 bilion, bukan 1 trilion. Allah mengetahui tiap-tiap satu daripada sifat kamal bagi Allah. Allah mengetahui macam mana sifat kamal bagi Allah tidak ada penghujung. Allah mengetahui satu-satu sifat kamal bagi Allah yang tidak ada penghujung bilangannya dengan ilmu, dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Itu je lah. Sifat kamal bagi Allah hanya Allah yang mengetahui satu-satu. Dengan pengetahuan tidak ada penghujung. Wa imma para malaikat, wa imma para anbiya pun tidak mengetahui akan sekalian sifat kamal Allah yang tidak ada penghujung bilangannya. Hanya Allah yang mengetahui. Dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Ada permulaan. Kemudian kita berpegang maha suci Allah daripada sifat lawan kepada sifat kamal, sifat naqais, sifat-sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan, lawan pada sifat kamal. Apabila sifat kamal, sifat wajib bagi Allah tidak terhingga bilangannya, sifat mustahil lawan kepada sifat kamal tidak terhingga juga bilangannya. Allah mengetahui ke tak akan sifat naqais yang mustahil bagi Allah? Allah mengetahui. Sifat naqais, sifat kekurangan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Kita berpegang maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil maha suci Allah bersifat kekurangan adalah ada makhluk ini. Tiap-tiap pegangan wajib berdalil. Kawan-kawan, dalil akal. Dalil hadis Nabi, la uhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsi. Tidak dapat aku nak menghinggakan pujian bagi engkau ya Allah. Kenapa tak boleh hingga? Sebab sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga bilangannya. Itu dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La uhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik. Sebagaimana engkau puji atas diri engkau ya Allah. Satunya sifat yang wajib bagi Allah, sifat kamal. Satunya sifat yang mustahil bagi Allah, sifat naqais, sifat kekurangan.
Sifat yang wajib bagi Allah sifat kamal, sifat kesempurnaan. Sifat yang mustahil lawan pada sifat yang wajib adalah sifat kekurangan. Yang kita berpegang adalah hukum bagi sifat yang wajib bagi Allah. Yang kita berpegang adalah hukum bagi sifat yang mustahil bagi Allah. Apa hukum dia? Wajib pada akal, Allah bersifat dengan sifat kamal. Mustahil pada akal, Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Itu hukum akal. Wajib pada akal, mustahil pada akal, itu adalah wasilah jua, tangga jalan kepada hukum syarak, pegangan. Hukum syarak, pegangan. Hukum akal, wajib pada akal, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Hukum akal, mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Itu hukum akal, bukan hukum syarak. Itu hanya menjadi wasilah, tangga jalan kepada hukum syarak, berpegang. Itu hukum syarak. Hukum akal, wajib pada akal, Allah bersifat dengan sifat kamal. Hukum akal, mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Itu hukum akal. Yang kita nak pegangnya adalah hukum dia. Hukum akal tentu sungguh di zat Allah. Hak wajib akal, hak tu tentu di zat Allah. Kita pegang hukum dia. Sekarang sifat wajib bagi Allah sifat kamal, akal tak terima. Sifat kamal tidak ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum akal. Sifat mustahil, sifat kekurangan adalah sifat yang tak terima di akal, ada dan sungguh di zat Allah. Sifat kekurangan itu hukum akal. Kita nak pegang hukum dia. Hukum bagi sifat ketuhanan dia panggil. Mana kita berpegang tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat kamal. Kita berpegang tentu tak sama sekali Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Itu sebut maha suci. Atau sebut maha suci. Itu hukum. Dia panggil istihalatul mustahil. Itu hukum dia. Bila sifat kekurangan akal tak terima, ada di zat Allah Ta'ala, kita pun berpegang sifat kekurangan tentu tak ada di zat Allah Subhanahu wa taala, kita pun berpegang maha suci Allah bersifat kekurangan. Itu kita pegang akan hukum bagi sifat mustahil. Ini perici je, tapi pegangan kita begitulah, walaupun kita tak nak cerita pun. Cuma kadang-kadang kita tak nak cerita ni, orang soal kita, orang tanya kita, susah juga nak jawab. Ada ni. Aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50. Sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Kita maklum 50 aqaidul iman, 50 simpulan iman. Jadi 50 ni termasuk 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 50 ni termasuk 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Pegang 50 aqaidul iman. Pegang sifat mustahil, pegang akan hukum bagi sifat mustahil. Ni kita anda nak cerita, tapi pegangan kita betul. Cuma kalau orang nak mainkan kita, bolehlah nak mainkan kita. Sifat awak pegang aqaidul iman yang 50. Pegang. Di dalam tu ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Di dalam tu ada 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Kamu pegang. Pegang lah. Sifat mustahil kamu pegang juga. Tak ada Allah, kamu pegang Allah tak ada. Siap. Baharu Allah mustahil. Sifat wajib sedia. Baharu Allah, kamu pegang Allah sedia, pegang. Baharu kamu pegang. Siap. Kita tak jawab. Kita bukan pegang akan sifat mustahil, kita pegang hukum dia. Tak ada Allah, tentu tak sama sekali. Baharu Allah maha suci. Binasa Allah maha suci. Itu hukum dia. Lemah Allah maha suci. Jahil Allah maha suci. Itu kita pegang. Pegang hukum dia.
Dusta Rasul, tak mungkin sama sekali. Kita berpegang Rasul benar, kita berpegang Rasul tidak dusta. Terpegang hukum. Kita berpegang Rasul amanah, kita berpegang Rasul tidak khianat. Tidak yang kita pegang. Khianat tu sifat mustahil. Hukumnya tidak khianat. Tidak khianat tu sifat wajib. Tidak dusta tu sifat wajib. Itu dipanggil istihalatul mustahil. Itu bicara mendalami. Tapi kalau kita tak pandai situ pun, kita pegang tu okey je. Tadilah kalau orang tanya. Apa kata? Selahabah apa panggil? Kita tanya dalam kampung tu, orang kampung tu jawab sifat mustahil dia pegang juga. Pegang sifat mustahil, orang ceramah tu kata kafir. Memang kafir pegang sifat mustahil. Pegang Allah tak ada, memang kafir sungguh. Allah ada baharu, memang kafir. Allah ada tapi binasa macam kita juga, memang kafir. Siapa yang pegang gitu? Dah kata pegang sifat mustahil, pegang hukum dia, tak pandai nak jawab gitu. Tak pandai nak jawab. Tapi pegangan, dia bak pegangan ni, tak arti boleh jawab. Faham, pegang. Tak arti boleh cerita, faham, pegang. Luluh lah. Tapi letak, kamu pegang sifat mustahil, kafir kamu. Kanjau orang kampung. Dah kafir. Ya sungguhlah kalau pegang sifat mustahil, kafir sungguh. Rasul dusta, dah kafir apa lagi? Dosa khianah, dah kafir apa lagi? Dah pegang sifat mustahil, pegang hukum dia. Apa hukum dia? Dusta akal tak terima, ada di Rasul. Kita berpeganglah hukum dia, tidak dusta. Itu kita pegang. Itu aqaidul imam yang 50. Hukum bagi sifat yang mustahil, hukum bagi sifat yang wajib, hukum bagi sifat mustahil yang kita pegang, keluarlah aqaidul imam yang 50 secara tafsir. Ini secara ijmal. Kita pegang hukum dia. Kita berpegang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamal. Kita berpegang Maha Suci Allah bersifat kekurangan. Sebab sifat kekurangan sifat mustahil. Kita pegang hukum akan sifat mustahil, iaitu sifat kekurangan tertuduk sama sekali di zat Allah. Kita berpegang Maha Suci Allah daripada sifat kekurangan. Ini hak secara ijmal. Boleh pergi kepada secara tafsil 20 sifat. Tapi dalam minhaj ni dia tak susunglah seumpama tu. Dia hanya cerita secara ringkas sebagai sakatan had yang wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf belajar, mengetahui dan berpegang daripada ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu yang pertama, dia 3 ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Dia pergi ni Maha Suci. Ni dia panggil hukum kepada sifat mustahil. Maha Suci yang kita duk pegang. Maha Suci daripada menunjukkan baharu, menunjukkan akan sifat-sifat yang baharu. Maha Suci daripada menunjukkan atas sifat-sifat yang baharu. Mana sifat baharu? Di atas Tuhannya, di bawah Tuhannya, di depan Tuhannya, di belakang Tuhannya, di kanan kita Tuhan duduk, di kiri kita Tuhan duduk. Tu menunjukkan atas yang baharu. Hak atas baharu, malaikat, langit. Hak bawah baharu, bumi. Hak bawah. Hak depan, hak belakang, hak kanan, kiri, itu semua adalah sifat-sifat yang baharu. Maha Suci Allah daripada yang menunjukkan yang daripada menunjukkan baharu. Hak tadilah atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, itu sifat yang baharu. Maha Suci Allah. Sebab apa? Yang kita pegangnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang kita pegang bersalahan dengan makna tidak serupa Allah dengan segala yang baharu. Maha Suci Allah daripada menyamai akan sifat-sifat yang baharu. Di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Itu semua adalah sifat-sifat yang baharu. Sifat yang baharu itu lawan kepada sifat mukhalafah. Maha Suci Allah daripada segala yang menunjukkan atas baharu. Tunggal ia dengan kidamnya daripada tiap-tiap bagi yang baharu. Kita sambung baliklah. Kita ambil semula daripada
maha suci daripada menunjuk baharu. Allah berada di atas arash, itu menyabitkan sifat baharu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berada di atas, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang adalah sifat baharu. Maha suci Allah daripada sifat yang baharu. Allah bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala walam yakullahu kufuwan ahad. Suratul Ikhlas. Pastikan betul-betul akidah kita akidah yang ikhlas, akidah yang suci. Walam yakullahu kufuwan ahad. Itu pergi pada sifat 20, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على